A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada Tuan Pengerusi, Tuan Imam, barisan jawatan kuasa masjid Surah Al-Furqan. Dan begitu juga pemimpin-pemimpin yang berkesempatan hadir di tempatan, Usi Satu Penduduk, CKRT dan sebagainya. Jadi minta maaf, saya tak pek duduk ke sofa tinggi, rasa macam menyangkung. Itu saya minta biar kursi biasa lah. Kan? Okey je. Saya ni senang kan? Macam ni. Kan awak nampak surah Al-Furqan. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, tajuk yang telah pun dipilih adalah institusi keluarga noktah bertindih dunia tanpa sempadan. Cabaran dunia tanpa sempadan. Itu memang sesuai mana tajuk itu. Ya? Cabaran hidup kita pada hari ini. Hari ini kita bukan sibuk dengan suasana di luar. Kita sibuk dengan tangan kita, sibuk dengan diri sendiri. Kadang-kadang dah tak cukup masa. Dengan telefon tu dah jadi nyawa pula dah. Kalau dulu tertinggal telefon, lantaklah tertinggal. Hari ini tertinggal telefon, pusing balik. Semua benda berkaitan kat situ. Kojo pun kat situ, apa benda semua kat situ, kan? Jadi apa pun, macam mana pun kita kena ingat, kita sebagai manusia yang Allah Ta'ala berikan akal dan fikiran, sewajarnya mempunyai keupayaan dan kemampuan untuk mengawalnya. Kalau kita tengok dari segi maksud, apa maksud dunia tanpa sempadan ini, merujuk kepada globalisasi. Dasar langit terbuka. Dunia tanpa sempadan dikaitkan dengan teknologi maklumat. Maklumat yang datang bersimpang siur, lautan maklumat yang perlu ditapis, yang perlu diperhalusi sebenarnya. Bukan ambil bulat-bulat, mentolan dan semua benda kan. Elok tak elok semua dia ambil. Jangan, ya. Sebagai orang yang beriman, kita tahu, kita kena pandai menilai mana baik, mana buruk, mana yang Allah bagi, mana Allah tak bagi kita buat. Kita kena faham. Itu sebab Abu Lais As-Samarkandi kata, Abu Lais As-Samarkandi kepada Samarkand, dia kata tanda takut kepada Allah itu terlihat pada 7 perkara. Pertama, pada lisan dia. Kedua, pada pandangan matanya. Dia tak pandang benda-benda yang tak elok. Pandang benda-benda yang baik. Pandang Quran, pandang mak ayah, pandang isteri, pandang suami sendiri. Dan juga pandang Quran, pandang Kaabah. Kan? Pandang yang baik-baik. Seterusnya terlihat pada hatinya. Hatinya dia buang perasaan yang tidak baik, buang perasaan hasad, buang perasaan dengki, buang perasaan sombong. Kemudian terlihat pada apa? Pada perutnya. Perutnya tidak membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam perutnya. Dan begitu juga terlihat pada apa? Terlihat juga pada tangannya. Tangannya banyak berbuat kebaikan, bukan banyak buat benda tak elok. Kemudian yang seterusnya ke-6, terlihat pada langkah kakinya. Dia akan melangkah ke tempat-tempat yang baik, dia tak melangkah ke tempat-tempat yang tak baik. Dan begitu juga yang ke-7, terlihat pada ketaatannya kepada Allah dan Rasul. Dalam 7 perkara, yang pertama tu terlihat pada lisannya, tanda takut pada Allah. Lisan tu merujuk kepada apa? Kata-kata kita. Tapi pada hari ini, kata-kata bukan hanya secara lisan, bukan hanya kata lisan berlidah, tapi juga lisan berjari. Nah, inilah yang kita bicarakan pada hari ini tentang dunia tanpa sempadan, media sosial. Berbual dengan ibu sendiri lebih banyak dalam WhatsApp daripada bertemu muka bercakap berdepan.
Bercakap dengan isteri pun kadang-kadang banyak dalam WhatsApp daripada bercakap berdepan. Bila balik rumah tak cakap apa. Semua benda dah tulis dalam WhatsApp. Sama seperti di atas tu. Kan? Bila berbual dengan kawan pun macam tu. Satu orang berduduk, bergaduh-gaduh kadang dalam grup WhatsApp tu. Sebab salah faham apa yang ditulis. Ini zaman dia. Itu sebab kita kena lebih berhati-hati. Kita ada akal, ada patut cerdik untuk membezakan antara mana isu ni sesuai tak bincang dalam WhatsApp, tak sesuai telefon, cakap terang-terang. Kadang-kadang dalam telefon pun tak sesuai, jumpa, jaga penjarakan, tapi jumpa. Sebab biar lebih mudah difahami demikian. Macam Pai Meminang, kan? Konolah jumpa. Dah itu adat kan? Main WhatsApp ni Meminang tahu benda dah. Konolah jumpa. Kan? Apa hal lah. Konolah tengok, kan kau salah budak kan? Iyo kau ni hati. Nak menyuntik umur di taman. Apa? Mak aku dah lama tak kahwin. So nikah dengan mak Entahlah kan. Takkan jadi macam tu. Tapi itulah maksud dia. Ya. Dan makna kata benda yang paling penting kita nak jaga adalah jaga percakapan dan tulisan. Jaga percakapan dan tulisan kita. Ya. Mengawal lisan bukanlah semudah yang disangka. Ditambah pula dengan dunia tanpa sepadan, dunia moden ini, lisan tidak hanya pada tutur bicara, namun juga pada tulisan yang terhasil menerusi tarik gerak jari jemari. Kadang-kadang kayak surau muka banang aja nah. Tapi bila menulis umat mengutuk orang berkilo-kilo, macam-macam tulis. Kalau tuan-tuan dan perempuan sekalian buka dalam media sosial, tengok dalam Facebook, tengok dalam Instagram, apa maki hamun tak keluar je. Yang tulis itu siapa? Cina? India? Melayu. Melayu beragama Islam, seolah-olah tak ada iman bila menulis. Kepala bapak semua lah. Nabi ajar tak? Nabi ajar. Soalan yang betul kita tanya pada orang, Nabi ajar tak cakap macam ni? Sila-sila bila kita tahu Nabi mana betul kan? Itulah betapa tauk dan kritikal penyakit orang hari ni. Tak payah susah lah tuan. Tuan-tuan ambil lah gambar pemimpin hari ni. Tak kira lah parti mana. Letak MK dia, tak payah tulis apa-apa. Masuk dalam media sosial tu, tengok apa orang jadi. Macam-macam ni lah, tak berguna lah, apalah, itulah, ini. Bayangkan dalam kitab Mukasyafatul Qulub ada satu tajuk membincangkan tentang antara riba dan fitnah. Fitnah, kita cakap benda yang tak betul pasal orang, itu fitnah. Riba ni cakap benda betul pasal orang, tapi maksud itu tak elok. Boleh jadi orang tu kecil hati bila dengar, maka itu riba. Mengumpet lah. Mengumpet mana dia cakap benda yang baik. Kalau mana baik orang tak sebut mengumpet. Dengar-dengar imam nak pergi haji tahun ni, itu tak mengumpet lah, itu benda baik. Dengar-dengar imam nak kenduri kan, itu benda baik. Contoh contoh, kita dalam surau ni kita nampak baju, wih dah 3 hari dia pakai baju tu. Contoh, 3 hari dia pakai baju tu. Rasa-rasa kalau tuan yang punya badan nama, kau cik hati tak? Kau cik hati, malu, kau peduli apa orang pakai baju waktu 3 hari ke tak? Bayangkan ribah tu pun berdosa. Kita kena minta maaf dengan dia baru selesai. Bayangkan manusia yang kita kutuk dalam Facebook, kita kutuk dalam ni, dan kita tak ada peluang jumpa dia. Apa jadi? Tergantung tuan-tuan. Ini cerita betul. Apa kita tak kutuk? Kan? Itu sebab orang pandai jangan dilayan. Bukan pandai, pandi. Kan? Jangan dilayan. Itu sebab kadang-kadang kalau kita nampak benda, ada benda tak perhati, jangan cakap nak menulis. Bayangkan satu hari seorang perempuan Badui datang jumpa dengan Nabi. Dia bercerita dengan Nabi masalah dia. Nabi pun cerita, Nabi pun bagi nasihat.
Kemudian isteri Nabi Aisyah nampak perempuan tu. Bila perempuan tu balik, dia kata, "Ya Rasulullah, kecilnya perempuan itu." Kata Nabi, "Ketahuilah sesungguhnya wahai isteriku, engkau sedang membuat ghibah." Ghibah. Itu sebabnya disebutkan oleh Abdullah As-Samarkandi tadi pun dia disebut, bila datang orang bawa cerita, ada 6 perkara kita kena buat. Aku dengar-dengar kan, yang dia ni kena tangkap kan, sebabnya. Ada 6. Ada 6 perkara yang kita kena buat. Apa dia? Yang pertama, hendaklah kamu jangan menerimanya. Kenapa? Benda buruk orang cerita kat kita, jangan terima. Sebab apa? Sebab kesaksiannya tak cukup. Baru seorang cakap, tu yang ambil. Yo, tak sanggup. Pertama, jangan terima. Kedua, hendaklah kamu mencegahnya. Kenapa kena cegah? Sebab kalau betul jadi mengumpat, tak betul jadi fitnah. Dua-dua dosa. Cakap kan? Janganlah cakap ni tak baik. Ketiga, janganlah kamu berprasangka. Surah Al-Hujurat ayat ke-12. Bila datang orang bawa cerita, jangan kamu berprasangka. Kerana sebahagian daripada prasangka itu adalah dosa, Allah Ta'ala beritahu. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan sangka, tak sangka dia contohkan. Baru dengar cerita. Jangan bersangka-sangka. Keempat, jangan pula kamu menyelidik. Betul ke cerita ni? Tak tahu, aku dengar-dengar je. Ya ke? Kau jangan risau. Aku kawan dengan abang itu. Nanti aku tanya tu, apa-apa hal? Aku update. Kau pula nak update apa hal? Yang kelima, hendaklah kamu membenci perbuatan itu. Sebab apa? Berghibah pun berdosa, fitnah pun berdosa. Dua-dua natijahnya neraka. Dan bila kamu dah benci, membawa pada ke-6, janganlah pula kamu mengulangi perbuatan itu. Itu cerita. Ya, jangan berhati-hati dengan apa yang kita tulis. Kadang-kadang dalam WhatsApp ada orang satu benda tu betul ke tidak tak tahu. Kita pula copy masuk dalam grup lain. Sekejapan saja kita jadi jutawan dosa. Semua orang lain pun sebar. Kita memang kita tak ada niat, tapi kita sebagai orang yang berakal patut fikir dulu sebelum nak share kan orang. Walaupun kita tulis ke atas tu, tak tahulah benda ni betul ke tidak. Tolong confirm kan. Kau siapa nak suruh confirm kan benda tu? Benda menjatuhkan maruah orang. Nabi kata apa? Barang siapa yang membuka aib seseorang itu, maka Allah akan membuka aibnya walaupun dia berada di dalam rumahnya. Dulu pun yang fikir, kenapa pula kalau dalam rumah, kenapa pula? Walau dia menyuk dalam rumah, dia tetap tak boleh cover. Sebab zaman sekarang zaman viral. Duduk dalam rumah ni apa orang kutuk tak? Zaman dulu lain. Zaman dulu orang perempuan terlanjur lah. Perempuan terlanjur, mana suruh kat kampung, duduk dalam rumah sampai beranak. Hari ni poning tak poning, paut kampung bersanding. Tak malu kan? Hari ni cakap tu orang kan? Orang dulu kabur, suruh kat kampung. Jangan, sebab maruah. Dah lama bertahun-tahun kan, tiba balik dengan ada suami dengan anak ya. Orang tak ada tanya tu. Macam itulah tuan-tuan kan? Balik semula, malahan perbincangan tulisan pada hukum martabat bicara sudah wujud dari sudut fiqh, dan dia diiktiraf selama mana zahir tulisan jelas maknanya tanpa ada bukti kecenderungan makna selainnya atau makna kedua. Makna kata zahir tulisan yang tertera dihukum sebagaimana zahir tutur bicara seseorang. Apa yang dia tulis tu, yang itulah hukum kita ambil. Itulah maksud dia. Ialah tak guna punya suami, dia tulis dalam Facebook. Contoh, tak guna punya jantan. Jadi siapa tu? Jelas maksud dia tu. Itulah juga apa yang dia cakap. Kaedah menyebut Al-kitabah taqumu maqamu qaulul katib. Tulisan dikira dihukumkan pada martabat perkataan bagi si penulis. Hati-hati.
Orang perempuan pun kena berhenti nak cakap, aku ni mulut je jahat, hati baik, tak ada mana orang. Kalau hati baik, mulut pun kena baik, cakap pun yang baik-baik. Ada satu kampung satu, macam-macam apa dia tak cakap. Kalau bongi tu semua keluar. Sekali dia balik daripada Mekah, langsung senyap, tak tahu apa hal. Lepas tu dia pergi surau je lagi. Tak lama tu dia meninggal. Tapi alhamdulillah lah, dia maknanya sebelum dia pergi tu dia elok, dia baik, dia berubah betul, ya. Itu sebab saya kata kadang-kadang kita ni gambar cakap-cakap orang, kita tak tahu kesudahan orang lain. Contohlah kita tengah ambil wuduk ke luar, tengah ambil wuduk, tiba nampak perempuan rambut pegang turun daripada kereta depan surau. Kita nampak ada kawan turun ni. Oh ya, neraka lah dia ni. Oh, mai sadar dah cakap. Pertama kau tengok dia pegang tu, dulu lah ambil wuduk dah. Kita cakap dengan dia, yang kita tak tahu, contohlah. Dia perempuan ni yang pegang ni balik rumah. Sampai ke rumah kan, dia buka TV satu, cerita forum perdana perihal menutup aurat. Ini macam balon aku. Dia buka TV 3 Al-Kuliah pun cerita pasal aurat. Ustaz Kazim pula tengah cerita. Buka TV Jenah, Ustaz Don pula tengah cerita pasal seksaan untuk orang yang tak menutup aurat. Kono lagi tu. Lepas tu tak lama tu buka lah Astro, nampak lah Samsul Debat lah baju orang tak kata dia menutup aurat. Menangis lah. Dia rasa ni malam ni memang mesej untuk dia ni. Menangis ni, tapi tak ada siapa nampak. Yang orang surau nampak tadi rambut dia pegang. Dia pula basuh rambut buang pegang, betul dia ambil wuduk, dia pakai terokong, dia semayang, sujud meninggal. Siapa tahu dia dah taubat? Ada siapa tahu. Jadi siapa kita nak kutuk-kutuk orang? Dia dah selesai dengan Allah, dia taubat. Kita yang kutuk orang tergantung, tak sampai nak minta maaf dengan dia. Itu sebab sangka baik ya. Jangan cakap macam Samsul Debat lalu, tinggi ngumpet. Tapi saya maafkan dah. Salah tu dah biasa kan. Macam itulah keadaan dia kan? Di media sosial bukan mudah untuk mengawal pengguna media sosial dari menulis apa dikenaki, apatah lagi jika kebebasan bersuara ditafsirkan dengan kefahaman menyeleweng, ialah suka hati nak cakap apa saja. Inilah masalah ramai antara kita hari ini. Dia cakap apa? Akaun aku. Saya kata aku lah. Kau sibuk kan? Aku punya akaun Facebook, aku punya akaun Instagram. Kau sakit mata besar dah. Aku ada mata, aku tengok. Siapa suruh kau tengok? Yang kau pergi tunjukkan besar. Kalau macam tu macam mana? Kau buka baju, buka kain kau telanjang, kau jalan ke seluruh tamannya. Buat macam tu. Lepas tu kau marah lah. Siapa suruh tengok? Itulah maksudnya dunia tanpa sepadan. Kita sedar perbuatan kita, apa yang kita masukkan tu orang boleh tengok. Jadi kalau macam tu, benda yang tak elok kita kongsi supaya orang boleh tengok dengan niat ke tak? Dengan niat. Kena ingat ya, jangan bagi alasan lagi lah. Ni kawan saya, kata saya lah. Kadang jadi penyakit pula. Sebenarnya penyakit mental akhir-akhir ni makin meningkat punca media sosial. Tak maaf cakap. Ada orang boleh ambil gambar bunga, gambar handphone, dia masuk dalam Facebook. Status dia tulis, caption dia tulis, Thanks for my beloved hubby for this lovely gift. Terima kasih buat suami tersayang di atas hadiah yang indah ini. Ramailah yang komen, happy birthday, untunglah, bertuahlah kau, bila nak portable. Seronoknya yang keberapa dia seronok, sedangkan handphone dengan bunga tu dia beli sendiri.
Ini penyakit, nama dia tuan-tuan dan puan baca nanti dalam internet, type split personality disorder. Ramai orang kita dah ada penyakit tu. Malahan ada yang lagi tahu, dia yang masukkan tu, dan dia cipta pula satu akaun untuk puji pula diri dia sendiri. Untunglah kau ni mudahlah cantik, dapat suami handsome. Penyakit split personality. Kalau siapa dah jadi macam tu, mana kau gila dah tu, macam tu lah. Bayangkan sebelum tahun 2000, rakyat Malaysia setiap 1000 orang, seorang sakit mental. Tahun 2010 macam tu, setiap 10 orang, seorang sakit mental. Hari ini 29.6% rakyat Malaysia sakit mental. Maknanya setiap 3 orang, seorang sakit mental lagi. Cakap orang ramai. Itulah maksud dia punya ramai. Puncanya apa? Media sosial. Orang perempuan tu dah start ada penyakit media sosial masa bila? Jangan makan dulu. Ambil gambar, penyakit dah ada. Minta maaf cakap. Kenapa saya cakap macam tu? Nabi ajar apa? Nabi ajar apa? Nabi ajar, kalau kamu bawa balik makanan ke rumah kamu, janganlah kamu tunjukkan kepada jiran, melainkan kamu nak beri kepadanya. Kalau tak nak beri, sorokkan daripada pandangan jiran kamu. Nabi dah ajar. Kemudian, kalau kamu bagi anak-anak kamu makan buah, jangan makan di hadapan rumah, takut anak jiran nampak, takut anak jiran nak buah. Sampai macam tu Nabi dah ajar. Tiba-tiba kita satu dunia tunjukkan makanan kita. Dengan tahap orang mangsa banjir tak habis lagi bersihkan rumah dia. Dengan tahap ada orang yang papa kedana tak makan, tapi dalam papa kedana tu dia ada confuse. Betul ke tidak saya cakap ni? Betul. Kita tahu. Saya nak tanya dulu waktu zaman Kodak filem dulu Fuji kan kita ambil gambar, kita cuci kan. Adakah lepas kita cuci, kita susun gambar-gambar tu dekat papan kenyataan surau biar satu taman boleh nampak? Tak ada. Gambar keluarga simpan dalam album. Kita boleh tengok. Tengoklah bila-bila nak tengok. Lepas tu dengan pakaian entah apa-apa dengan penyakit. Lepas tu menggodik-godik, terjoget-joget, melambak perut. La ilaha illallah. Lepas tu tanyalah pada waris dia. Tu memang cara dia. Tak ada la ilaha illallah. Kan poning kepala kita ni. Nak cakap betul. Bukan orang Malaysia ni dah. Tahu kat mana, nak Zimbabwe ke mana. Dalam Islam, walaupun dia cakap ditafsirkan dengan kefahaman menyeleweng, dia kata apa kebebasan buat suara, ada orang tafsirkan menyeleweng. Seperti aku lah, ni aku punya account, aku punya Facebook, aku punya Instagram, aku punya Twitter. Tengok Nabi marah macam mana. Tengok Nabi marah macam mana dalam satu riwayat, kalau dalam satu peristiwa, Nabi datang menziarahi Sayyidina Abu Bakar. Nabi berbual dengan Sayyidina Abu Bakar, berbual. Tiba-tiba datang seorang Arab Badui datang, dia kutuk ke Sayyidina Abu Bakar, kau tak berguna lah. Macam-macam lah cakap kan. Kemudian Sayyidina Abu Bakar tengah berbual dengan Nabi, bangun dah. Dia pandang Arab Badui ni, banyak Badui ni. Kemudian Sayyidina Abu Bakar pun duduk, sambung berbual dengan Nabi. Nabi senyum. Arab Badui itu masuk second round. Dia kutuk lagi. Mau perempuan dia bagi. Sayyidina Abu Bakar bangun sekali lagi. Dia pandang Arab Badui itu senyum. Lepas itu dia pun duduk, sambung berbual. Nabi senyum lagi. Kali ketiga Arab Badui itu kutuk dia. Kali ini Sayyidina Abu Bakar tak tahan. Dia bangun, dibalik balik. Segala binatang yang ada kat kebun, daripada unta sampai ke kambing, semua dia sebut dia. Dibalik-balik, kambing, unta semua dia bagi. Bila dia balas balik,
Nabi bangun, Nabi tinggalkan Sayyidina Abu Bakar tanpa memberi salam. Maka tahulah, fahamlah akan Sayyidina Abu Bakar bahawa Nabi sangat marah. Ya Allah. Makna Nabi kalau bangun tak bagi salam tu makna habis marah. Kita kalau tengah ceramah, seorang bangun balik rumah kan, kita tak cakap dia tengah marah. Sikit pohon kan. Ada hal itu. Baiklah. Akhlak Nabi. Nabi kalau bangun tak bagi salam tu habis marah. Sayyidina Abu Bakar qadalah Nabi, ya Rasulullah. Apa salah aku ya Rasulullah? Kau khabarkanlah padaku, janganlah kau biarkan aku terus keliru ya Rasulullah. Kau Nabi itu sama. Waktu mula-mula Arab Badui itu kutuk kau dan kau bangun, kau pandang dia, kau sabar. Kau tak balik, kau sabar. Lepas tu kau diam, kau terus berbual dengan aku. Aku tersenyum. Kenapa? Kerana aku nampak bila kau sabar, ramai-ramai malaikat mengelilingi kamu dan mendoakan kesejahteraan kamu. Kali kedua, dia bagi lagi. Tapi kau bangun, tapi kau masih bersabar. Bila kau duduk, kau sambung berbual dengan aku tersenyum. Kerana aku nampak bertambah-tambah malaikat semuanya mengelilingi kamu dan mendoakan kesejahteraan kamu, wahai Abu Bakar. Tetapi apabila kali ketiga kau balik cacian dan makian Arab Badui itu tadi, maka aku tinggalkan kamu kerana aku melihat malaikat pun mencela kamu. Dan tempat malaikat-malaikat yang banyak tadi digantikan oleh syaitan yang terus menghasut kamu supaya mencaci maki. Wah, tu syaitan bagi lagi. Apa lagi? Balon nak. Apa tunggu? Aduh pula dia cakap macam tu. Dihasut lagi oleh syaitan. Tu sebab kadang-kadang, perasan tak? Bila kita dah marah, kita cakap macam-macam. Bila kita balik rumah kan, kita malu-malu. Kenapa lah aku cakap macam tu tadi? Macam tak sadar kan? Syaitan juga jauh. Itu sebab orang Arab tu kalau bergaduh, sallu ala Nabi. Elok dah. Mengucap Allah Sayyidina Muhammad. Selawat dah. Tu nak gaduh. Ya? Dan dalam Islam satu hak atau kebebasan ada juga garis panduan, bukannya bebas sepenuhnya. Itu sebab Nabi sebut dunia ini penjara bagi orang mukmin, syurga bagi orang kafir. Maksudnya ada peraturan. Ya, ada peraturan. Kita nak berzikirlah, tapi tak ada sampai berjoget. Mana setengah topik kan kuning. Joget. Nak makan, boleh makan, tapi tak adalah sampai babi isak kicap. Malam ni kita makan babi masak kicap, kita pun semboleh dah suruh imam semboleh dah. Tak mahu ada peraturan dia ada babi tak boleh, melainkan darurat. Kalau darurat pun makan sekadaran untuk bertahan hidup saja, bukan makan sampai senawa. Sedap betul babi ni malam ni. Faham kan? Peraturan ada. Kan? Ada peraturan. Macam orang makan. Maka nak puasa, wajib puasa. Melainkan ada keuzuran-keuzuran. Dan keuzuran yang tertentu itu wajib qada balik. Baiklah. Macam tu. Ada peraturan. Itu sebab Buya Hamka, Profesor Hamka, ataupun disebut sebagai di Indonesia Buya Hamka, kata-kata yang paling mendalam yang pada saya lah, saya dengar dia cakap apa? Hidup kalau sekadar hidup, babi di hutan pun hidup. Kerja kalau sekadar kerja, kera di hutan pun bekerja. Betul lah cakap itu. Jadi apa beza kita dengan babi hutan, dengan korang di hutan? Beza akal kita. Kita ni ada peraturan. Babi dia lontung ya. Boleh dia lontung ya. Sampai ke pokok pun dia lontung. Dia ingat orang nampak pokok dia bagi. Langsung muka mencuri. Akal ada. Kita tak main dia lontung-lontung macam tu. Ada peraturan. Contohlah, kita duduk dekat dalam penjara. Sebelum Nabi sebut penjara bagi orang mukmin dalam penjara kan, dinding takat tu ya. Bukan semua tempat boleh pergi terpenjara.
Makan, bukan semua bodoh boleh makan. Kek dalam penjara boleh. Cakap abang pegawai penjara, abang, tuan kalau boleh hari ni nak nasi ayam, kopak atau kopak? Pijak ke pegawai tu. Oh, tak lebih. Itu sebabnya kematian, Nabi sebut mati itu adalah kebebasan bagi orang mukmin. Nampak? Dah puas dah jaga peraturan dah. Jadi bila mati tu dia lapang, dia tak ada fikir dah. Dia tak perlu dah nak buat, nak jaga tu jaga ni lagi dah mati. Tak ada siapa tanya orang mati dah sembahyang kau. Tak, kita kena sembahyangkan dia. Ya. Faham kan? Kemudian selama mana ia tidak melampaui, maka ia diharuskan. Jika melampaui batasan, maka ia dilarang. Sebab itu dalam mengawal lisan, begitu juga tulisan, ia diikat dengan pasak keimanan. Walaupun dilihat remeh, namun paduan hadis Rasulullah SAW mengingatkan dengan permulaan pasak keimanan bagi mengawal lisan sama ada bercakap baik atau diam dari bercakap perkara yang tidak elok serta sia-sia. Sayyidina Abu Bakar pernah satu ketika dia nak mengelakkan dia bercakap benda tak elok, dia ambil batu tu dimasuk dalam mulut dah, biar dia tak cakap. Ni kumam batu dalam tu, jadi dia tak boleh cakap. Takut cakap benda tak elok. Hari ni tak payah tolan batu tau, bagi handphone sebenarnya. Tapi yang ditulis itu, tu dia cerita. Kan? Kawal lisan supaya bercakap baik. Kalau tak boleh cakap baik, diam dari bercakap perkara yang tidak elok dan sia-sia. Hadis dari Abu Hurairah meriwayatkan, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka berkatalah sesuatu yang baik atau diam dari perkara yang sia-sia dan tidak elok. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tu, jaga. Nak cakap baik-baik. Kongsikan. Jangan lupa guys, malam ni lepas maghrib di surau Al-Furqan, Samsul debat in the house. Yo, contoh. Dah sekarang punya bahasa. At least dia kongsi benda yang baik. Macam itulah. Jadi pada siapa golongan golongan muslimah di taman ini, siapkan makanan yang sadap-sadap, hantar ke surau. Contoh kau potluck lah, contohlah. Tak ada siapa tanya Samsul Umar kau mahu makan apa yang fresh tu. Manyam ikut selera pengusi macam tu. Contohlah. Kan tak adalah saja ya. Saya malam ni minta maaf ya, kau pukul 9 kan saya ada online pula. Tu yang saya kau masuk dalam bilik ni pula. Ya, sejam lah kuliah ya. Sampai lain rumah sejam. Sini yang minta sejam setengah. Comel lah sini. Sian jemaah lapar. Cerita kan. Saya tak tahulah sebab saya dulu waktu online tu, masa PKP tu, lagi tahu daripada fizikal. Sehari ompek ke 6 ceramah sehari. Berdanyut kepala kena spotlight. Kan? Tapi alhamdulillah adalah fizikal ni datang juga. Tapi online ada juga lagi. Dapat jumpa orangnya. Apa jalan bunga kertas? Ya. Dah habis nak mau jalan nak datang. Bunga kertas pun sikit. Sian buat tu. Aduh. Habis bunga kemboja ada. Dah ada. Dah ada jalan tu. Bunga lili dah ada. Dah ada. Bunga ros dah ada. Bunga mawar dah ada. Sudah bunga kertas. Bunga tiayam dah ada. Tak ada lah kertas. Tak apalah kan. Tak apalah, anda tahulah kan? Surah Al-Furqan ni, tahniah lah ya. Program malam ni lah, nampak berjaya lah ramai. Cuma yang tak datang lagi ramai lah. Semua si okey so, tak ada hal tu lah kan? InsyaAllah malam ni pun buku tak pernah nampak pun ada okey lah tu. Tapi janganlah malam ni datang. Datang lepas ni, jangan tak datang. Nak adik-adik ni, anak-anak muda, kau jangan datang nak selfie. Faham? Datang surau, dimarahkan rumah Allah. Ni adik-adik yang anak-anak muda ni lah yang kita harap besok nak sambung. Oh lama biasanya kan.
Pada yang lama janganlah malu lah. Dah tua pun sampai suara tak elok lah. Ada orang tu tua tak sampai suara. Kelab dandut lagi. Bilo tu. Bilo lah PKP ni berakhir. Nak pergi kelab dandut. Pening ke mana kan? Iya, saya masa pergi serbuan ke kelab dandut kelab malam. Dia tak apa ditolak kan. Dia bukan berjoget ni, dia follow speaker. Kita tak tahan tengok dia begini. Dia follow speaker. Gila tu. Tak apa ditolak. Okay, itu tadi tulisan. Seterusnya, jaga penampilan dalam bergambar. Bergambar tak salah. Ada yang bergambar untuk berkongsi kisah, dan ada juga bergambar sebagai simpanan kenangan. Asas penampilan bergambar di media sosial sama saja sebagaimana asas penampilan secara bersemuka atau realiti. Itu sebab ada orang dia letakkan pam, dia tutupkan gambar-gambar tertentu supaya tak nampak longan itu yang perempuan. Jangan tunjukkan. Hati-hati ya. Kalau boleh jangan masuk langsung, lagi bagus. Kan kalau boleh gambar keluarga ramai-ramai, itu saya cakap tadi, private kan. Selagi mana penampilan itu, pertama, menjaga pemakaian pematuhan syariah. Kedua, menjaga sahsiah muslim dan muslimah. Kadang-kadang kita ni lebih tahu pada orang putih. Bila pagi award penyampaian anugerah pelakon, apa yang kau pakai baju burung orang tu? Tahu kan pula. Kepala sanggul sampai ke sini. Apa yang diikut itu? Ni yang terbaru adalah nampak artis tu buat foto wedding sebelum kahwin. Buat foto wedding, tunjuk ke orang, pegang-pegang, peluk-peluk je tak? Ikut siapa? Tak tahu lah. Azan ni.
حي على الفلاح Allah Allah. La ilaha illallah. Sambung ya. Menjaga sahsiah muslim dan muslimah. Itu dia, jangan ikut orang lain. Jangan ikut orang poning-poning. Dia pula buat majlis pre-wedding, ambil gambar lah, apalah. Siap peluk-peluk, pegang-pegang. Apa ni kan? Apa perangai kau tu? Kan? Beradab dan tidak keterlaluan pada pertimbangan uruf dan moral. Maknanya beradab, jaga adab, cakap yang elok-elok. Kongsian bilah yang baik, dan janganlah sengaja mengundang fitnah, kan? Maka penampilan itu adalah diharuskan. Cuma bezanya dalam ruangan media sosial yang lebih luas rangkaiannya dan tidak terhad pada ruang sekeliling saja. Semakin luas, maka semakin besarlah kesannya seandainya ia tidak dipelihara. Kalau dalam kawasan ini, contoh kita jumpa orang setakat dalam ni saja, kan, orang yang nampak aja. Tapi dekat media sosial, kita sendiri tak boleh nak kawal orang yang melihat kita. Betul. Kan? Oleh sebab itu penjagaan penampilan sangat penting. Malahan ia boleh dimanipulasi, apatah lagi zaman moden yang memiliki aplikasi pelbagai boleh mengundang negatif jika berlaku penyalahgunaan. Contoh, gambar saya, poster saya, Ustaz Haryanto, Ustaz Amin Idris. Kami bertiga tu dia edit pak pelaburan patuh syariah. Ada yang buat banyak. Tuan-tuan jangan percaya, tak ada mana dah. Ya. Banyak, habis semua Ustaz Farid Rawi. Mana gambar-gambar forum tu dia edit? Ada banyak. Ada disenaraikan baru-baru ni, senarai pelaburan yang membohong ni. Adalah yang keluar duit tu. Cuba tanya lu, betul ke? Confirm ke? Ada tak bukti video ke sama-sama? Apalagi jom melabur bersama dengan saya dengan ni. Mana ada? Kan hati-hati kan. Ya, banyak benar. Kalau nak benar lah orang Melayu ni kalau tipu, heran betul. Togak-togak tipu. Satu lagi ni pasal nak pergi umrah. Siapa nak pergi umrah dengan Samsul Ubat dalam 3. Dan pada siapa tak kisahlah pergi dengan travel mana pun, dekat flyers tu sekarang syarat dia mesti ada nombor kelulusan pada Kementerian Pelancongan. Jangan main percaya bayar 5,000 je. Tak ada lah sekarang, tak ada. Semua 7,000 ke atas. Cuma 7,000 atas sekali. Paling murah ya. Paling murah 6,990, 7,000 ke atas 6,990. Hati-hati. Tak kisahlah pergi dengan travel mana pun, tapi pastikanlah semak dulu. 5,000 je dia kata. Lagi 2,000 dia datuk sponsor. Sudah tawaf KKLI. Dia tawaf tu dia cari mana travel ni tak. Pergi ke pejabat ada kosong. Togak-togak tipu. Itu tipu yang memang orang tipu. Ada yang tipu yang tersembunyi ni ada juga. Ada. Itu sebab ada beberapa syarikat tu saya tinggal lah kan. Syarikat minta maaf lah, kau jangan mabitkan aku dengan syarikat kau ni. Ya. Letak gambar hotel Movenpick ni semua. Saya tanya orang apa tu hotel ni? Confirm hotel ni bagus ni. Letak gambar je. Tuan-tuan nak tahu sanang KKLA dia bagi taklimat kan, kita ni pergi umrah ni kena sabar banyak-banyak, kena kuat semangat, jangan hilang fokus. Niat kita apa? Ibadah. Itu tanda hotel kau bertukar. Membohong baju kan ada yang macam tu. Dia tahu orang kan bayar, kita bayar mahal. Ngumpul duit bukan senang kan. Itu kata penyalahgunaan ni.
Boleh diambil pengajaran sebagai larangan menghentak-hentak kaki untuk diperdengarkan apa dipakai gelar kaki pada orang ramai sekalipun tanpa memperlihatkannya secara zahir dan umum. Firman Allah SWT, dan janganlah mereka menghentakkan kaki untuk diketahui orang akan apa yang tersembunyi dari perhiasan mereka. Surah An-Nur ayat 31. Maknanya kita boleh ambil hukum tu. Maknanya walaupun orang tak nampak, tetap salah. Ceng bunyi, kau pakai golak kau. Nampak? Itulah. Jadi ada satu tu, orang tu tunjuk gambar. Tuan-tuan, kalau nak tengok Syamsul Debat punya Facebook, Syamsul Amri Ismail Official ataupun Syamsul Debat tu je, yang lain semua fake. Ada satu artikel dia keluarkan oleh mana apa? Syamsul is awesome macam tu lah lebih kurang. Ke Ustaz Syamsul Debat, saya tak pernah letak Ustaz ke nama orang yang letak. Dia letak satu gambar lelaki perempuan macam ni pegang tangan. Dia tulis, ketahuilah sesungguhnya suami isteri berpegangan tangan bersentuhan tak batal wuduk. Bawah tu Syamsul Debat. Wah, pejabat mufti pun telefon tu. Semua telefon tu selepas subuh tu. Termasuklah Ustaz Said Abdul Kadir Al-Jufri. Dia telefon, "Syekh, apa cerita Syekh? Entah pun statement apa ni? Apa mana saya tak tahu." Saya pun tengok, ni bukan Facebook saya ni. Saya langsung keluarkan statement. Saya lain daripada ni, fake account. Dua nama. Ketahuilah, malam ni kita makan ayam golek dengan kambing bakar 2 ekor. Pengusi satuan penduduk. Pengusi surau Al-Furqan. Ramai betul. Tak pasal-pasal kono pengusi surau contohlah kan. Saya tak makan kambing tu kan. Kemudian jangan jadikan media sosial sebagai gudang dosa kan. Media sosial hanyalah alat dan juga medium, ya, alat dan medium perkongsian sosial yang perlu dididik agar matang dalam pertimbangan sesuatu. Jaga adab kita, jangan sentuh peribadi orang, jangan. Kongsi yang baik-baik. Siapa nak beli telekong special selesa, pastikan WhatsApp kepada saya. Jangan kau cakap, jangan dia macam tudung macam orang ni. Orang ni pakai tudung ni buruk sangat. Jangan macam tu. Tapi kita sharekan benda-benda yang boleh bagi manfaat pada orang lain. Jaga adab. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada ke kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Jaga budi bahasa. Tulis yang elok-elok. Baru nampak tak apa yang kita tulis, itulah diri kita. Kalau nak mencari pokok berbuah, pucuk elobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduk yang beradab, tagak yang bersantun. Cakap elok. Dia lapun ni. Mana sampai bagi yang macam tu. Kalau nak menegur, biarlah berhikmah. Contohlah, saya memujilah sikap Datuk Kuasa Surau yang telah menunjuk program seperti ini. Tanya diucapkan. Cuma pada pandangan saya, alangkah lebih baiknya kalau kita boleh buat begini-begini. Bagilah saranan. Yang paling bagus sekali, tulis itu WhatsApp pada JK, bukan masuk dalam media sosial. Biarlah dia improve. Kau nak tunjukkan kau lagi pandai lantik jadi JK, tak nak. Maka ayat ke media sosial kan. Hikmah tu. Hikmah. Nabi pun berhikmah kan. Tanam tabu di topi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Hidup ni kalau ilmu sedikit, kalau penuh hikmah, selaut garam terasa tawar. Alam ni banyaklah pantunnya. Jadi jadikan media sosial sebagai gudang pahala, jangan jadi gudang dosa kan? Kongsi, ceritakan perkara-perkara yang benar, yang bermanfaat, yang ada nilai pengajaran dan pendidikan. Kongsikan. Tapi kadang-kadang saya kongsikan kata-kata, tangan yang di atas lebih baik pada tangan yang di bawah. Fikirlah sendiri. Betul juga. Banyak kalau melihat yang di bawah pada melihat yang di atas. Kenapa? Dengan melihat di bawah, kita akan lebih bersyukur dengan apa yang kita ada. Kenapa? Tentulah mesej. Kan?
Dan hadis dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amri Al-Ansari Al-Badri, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang dapat menunjukkan satu kebaikan kemudian diikuti dan dilakukan kebaikan tersebut oleh seseorang yang lain, maka dia akan mendapat pahala seperti orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Hari ini kesilapan mengenai media sosial dan keterbukaan tanpa nilai dan pendidikan, tanpa nilai iman, boleh mengundang parah ke atas individu, keluarga dan masyarakat. Antaranya adalah bunuh diri. Ada orang sampai sanggup bunuh diri. Sayang pernah ada ke artis Korea, tengok ke dalam media sosial, bukan pernah jumpa pun, tapi dia minat artis Korea tu bunuh diri, dia pun nak bunuh diri. Mufti wilayah tahu dia maksud. Jangan jadi macam tu. Dan dia pula dengan tahap bertudung Universiti Islam, sound balik mufti, dia tahu apa lah. Gilo tak gilo. Tu dah. Kedua, penyakit mental yang saya dah sebut tadi. Tunjuk. Dah lah panik, tunjuk kat orang panik. Dah elok-elok senapang, sibuk jadi perempuan. Faham tak tu? Yang tak faham, tanyalah orang sekolah. Elok-elok senapang lah kau nak jadi perempuan. Kenapa? Tuan-tuan, saya tak payah tengok pun aku tahu dia jantan. Kau tak payah sibak aku tahu. Dia cakap apa? Saya akan buktikan saya boleh mengandung. Dia cakap apa? Mana ada perempuan cakap macam tu? Perempuan tu dah mengandung, alhamdulillah. Pregnant macam tu lah. Mana ada saya akan buktikan saya boleh mengandung. Nampak mana kau jantan? Kira-kira elok pakai jubah sampai depan Kaabah pakai telokong, tak apa ni. Bentuk siap cabar lagi, tak ada apa-apa jadi pun. Kau ngajar tu. Allah balaskan semua. Tapi itu bukan orang Malaysia, orang Thailand, orang Australia macam tu lah. Iya, menentang. Orang normal takkan buat macam tu, kan? Penyakit mental ni pendedahan kepada bully cyber. Apa lagi? Fenomena fear of missing out, maknanya dia takut dia tu ketinggalan. Tu sebab dia nak juga ikut trend tu. Kemudian dia juga teori of social displacement, mana persahabatan maya menggantikan persahabatan biasa. Dia lebih rapat dengan sahabat maya daripada sahabat fizikal ni. Tahu? Sebab dia sanggup duduk sendiri, dia konon dia ramai kawan. Mana ada? Nak uji keimanan seseorang, nak tahu dia beriman tak beriman, nama Nabi kata, tanya jiran dia. Kau jangan cakap aku ni orang beriman. Nabi tanya jiran. Dia tu macam mana? Dia okey. Beriman tu. Salahnya kita macam mana kan? Kita nak jumpa jiran kita pun kadang lepas 3 tahun baru tahu jiran yang Samsul debat. Dia sibuk dah. Jiran yang rumah lama saya dulu, dia tengah siram bunga tu, saya tahu dah. Sana bang sihat buah. Lepas tu dia cakap, bang, ada tak orang cakap muka bang sebiji ceramah dalam TV? Siapa pula dalam hati dia? Saya kata, siapa lah yang cakap Negeri Sembilan tu jugalah. Samsul debat, kalau saya tanya, dia kata, dia tak tahu saya Samsul debat. Dia tengok muka depan tak kira kopiah lain ni kan. Saya pun cakap, nak betul ke tidak? Saya pun cakap, bang, saya lah Samsul debat. Agak-agak lah nak gurau pun. Tak percaya. Parah lah. Tapi tak adalah saya baca. Tidak, saya pun biarlah dia tak percaya. Dia ingat saya gurau, tak adalah. Lepas 2-3 hari saya balik dalam ceramah nak buka pintu pagar, berlari dia pegang tangan. Bang, minta maaf, saya memang tak perasan. Bini marah buta, betul lah Samsul debat ke? Dia ingat hari-hari jumpa, dia ingat tahu kan? Yang banyak dalam media sosial lah, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Lepas tu kes perceraian pun banyak. Bukan hanya dalam kalangan agama Islam ni, tapi orang-orang kat luar negara pun punca perceraian banyak media sosial. Dan ingat, media sosial bukan gelanggang untuk mendedahkan aib dalaman. Jangan buat ya. Jangan kita dedah-dedahkan. Ada ke patut kau cakap aku masak tak sedap? Dah tahu dah ada balon naki dia.
Tak tahu. Ya. Maka jangan, walaupun malsal suami isteri, jangan. Kalau betul ada masalah, selesaikanlah di mahkamah. Kalau dah tak boleh buat apa lah, pergi jumpa unit cara. Itu sebab kalau ada orang mesej kat dalam Facebook dekat saya, ada budak-budak saya pun tengok lah, admin tengok semua. Ustaz, boleh tak bagi tips macam mana nak pujuk suami ni? So bagilah 3 langkah. Ustaz, boleh tak bagi cara macam mana cara nak lembutkan hati isteri? Saya bagilah. Ustaz, saya tak tahan nak kena pukul, saya nak bercerai, boleh tak bagi nasihat kopi biar kamu? Sebab bila saya nasihat, saya pernah dulu menasihat, di ponggang nak cakap, saya tunjuk ke lelaki, nampak tak Samsul Ubat kata apa? Itu belum cerita lagi. Kenapa lah suami saya tak macam Samsul Ubat? Wah, betul, buat ini, buat ini. Itu semua penyakit lah. Kadang ada tua, tapi ambil gambar ramai-ramai, dipotong tengah berdua. Itu baiklah wallpaper, mampu yang marah lagi. Mana saya tahu gambar ramai-ramai, kan? Dan itulah, ya, bahaya media sosial. Jadi apa-apa pun, macam saya kata lah, saya pernah cakap, kat rumah, buang pisau je jauh. Buang pisau. Nak takut tertikam kan? Marah mana? Pisau tu boleh potong daging, boleh potong sayur. Maka media sosial ni bukan pesalahannya. Pesalahannya adalah yang pelaku yang menggunakannya. Bukan kata media sosial ni tak baik. Media sosial malam ni satu dunia tengok. Tadi saya tengok komen waktu azan tadi, saya tengok komen. Orang daripada UK, daripada Singapura tengok gitu live ni. Mana-mana baik tersebar. Magelema malam ni, jalan bunga kertas. Glamour Surah Furqan satu dunia dah beritahu. Oh, malahan ada anak-anak yang duduk sini lah, rugi aku tak balik kampung ini, ada lah Samsul Ubat. Bodoh baik banyak. Jangan salahkan media sosial. Kita yang menggunakannya untuk tujuan yang tak betul. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, itu saja daripada saya. Apapun gunakanlah dengan cara baik. Kan? Guna cara baik biar kita hidup kita ni bermaruah. Bawa bakul mengisi limau, sangat bawa payah nak jinjing. Biar mati ditangkap limau daripada mati digigit anjing. Kalau tangkap limau steady lah. Kalau gigit anjing baru mati bodoh lah. Biarlah ada maruah kan. Nah, jadi itu saja daripada saya. Saya ucap terima kasih banyak. Apa-apa pun saya nak buat makluman.